Baik, semua petugas dan tetamu jemputan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan diwajib menjalani ujian calitan COVID-19. Perkembangannya, kita bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Alif, 2 hari lagi menjelang sambutan Hari Malaysia 2021 peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Induk Sambutan Berkenaan komited memastikan penganjurannya berjalan lancar termasuk menyediakan prosedur operasi standard SOP yang wajib dipatuhi petugas dan para jemputan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Majlis Sambutan Hari Malaysia 2021, Benedict Asmat berkata, antara SOP yang ditetapkan termasuk hanya individu lengkap 2 dos vaksin dibenarkan bertugas menjayakan sambutan kali ini. Syarat sama turut dikenakan kepada tetamu jemputan. Kita telah menyediakan sebuah bilik untuk ditempatkan panel klinik yang kita telah pilih untuk para jemputan dan juga para petugas untuk membuat calitan RTK untuk memastikan tidak ada seorang pun petugas ataupun jemputan yang positif COVID-19 berada di tempat tersebut sama ada semasa rehearsal, persediaan ataupun semasa kejadian. Benedict yang juga Timbalan Setiausaha Tetap 1 Kementerian Kejaraian Sabah berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Beliau menjelaskan orang awam tidak dibenarkan menghadiri sambutan berkenaan. Menurut Benedict, berbagai pertandingan dan program secara maya telah disusun sepanjang sambutan Hari Malaysia tahun ini. Justeru beliau berharap sambutan tersebut berupaya menyemarakan semangat cinta ke negara dalam kalangan rakyat sekaligus sebagai tanda taat setia rakyat tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Sementara itu, tinjauan kru RTM di SICC mendapati ujian saringan RTK antigen sedang giat dijalankan bermula pagi tadi. Acara kemuncak sambutan Hari Malaysia 2021 akan berlangsung bermula 8.30 malam Khamis ini dengan jemputan terhad kepada 112 orang. Kita mengutamakan perpaduan di antara kaum. Ianya adalah ke arah sebagai satu negara yang sedang membangun ke arah negara yang maju dan makmur bagi seluruh rakyat Malaysia. Saya di sini mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Hai, selamat menyambut Hari Malaysia bagi tahun 2021. Bersama-sama kita memerangi wabak COVID-19 dengan mematuhi SOP, jaga kebersihan dan jangan lupa untuk ambil vaksin bagi mengurangkan risiko kita daripada jangkitan COVID-19. Kita jaga kita teguh, kita menang. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempertahankan perpaduan, menghormati berbagai etnik, budaya dan agama negara kita. Harapan saya semoga kita semua patuhi SOP, lindungi diri, Malaysia prihatin, kita jaga kita. Maksudnya. Keputusan Kerajaan Negeri menangguh pelaksanaan peraturan mewajibkan semua pekerja dan pelanggan sektor perdagangan dan pengedaran, restoran serta pasaraya lengkap 2 dos vaksin disambut baik pihak berkenaan. Peraturan itu yang sepatutnya berkuat kuasa esok ditangguh selama seminggu kepada 21 September ini. Penangguhan itu susulan pencapaian tahap vaksinasi Sabah baru mencecah 52% dan dijangka meningkat kepada 60% dalam tempoh seminggu ini. Tinjauan kru berita RTM di sekitar ibu negeri mendapati rata-rata pemilik premis, pekerja dan pelanggan menghargai penangguhan tersebut. Sebab kita punya shopper dan sini punya tenants kan, ada lagi sikit belum vaksin. Jadi ini boleh tambah tempo untuk dia orang ada chance lah pergi vaksin lagi. Ini ialah dia punya benefit lah. So that ini boleh recall balik rakyat-rakyat as a confidence balik ke shopping mall. Memang untuk kebaikan dan keselamatan sendiri untuk pergi vaksin ini. So buat sementara tidak ada masalah untuk kita. Cuma ini untuk kebaikan kepada pelanggan dan juga untuk keselamatan staf saya sendiri, Pak. Sebab kita mau sama-sama jaga sendiri, Pak. Jadi kita mesti mau ikut SOP.
lepas satu tarik lagi, tapi ini kita kena ketat, macam kena terus kasih deadline yang betul-betul lah, supaya lepas tu semua kena patuh lah. Sebab ini untuk kebaikan semua kan, ya, untuk keselamatan terutama macam mall begini kan. Jadi kalau semua sudah divaksinasi 2 kali, at least pelanggan merasa selamat. Yang belum vaksinasi punya cepatlah pergi ambil vaksinasi. Lepas tu yang sudah ada 2 dos punya, kami ada boleh kurang itu bimbang sudahlah. Boleh shopping, beli barang, buat urusan juga lah macam itu. Memang selamat sikit lah. Itu sebenarnya untuk make sure supaya semua boleh bekerja dan mencari kerja, supaya ekonomi kita meningkat stabil. Kebaikan dia, kita tidak perlu takut sama pelanggan ataupun kepada individu yang lain lah. Sebab semua pun sudah full vaksin, jadi rasa macam lebih selamat lah. Bagi pekerja yang menerima suntikan vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca yang belum mendapat suntikan dos kedua 21 September ini, majikan boleh memohon pengecualian daripada pihak berkuasa tempatan dengan menyenaraikan nama kaki tangan, tarikh dos pertama dan jadual janji temu dos kedua pekerja masing-masing. Rakyat negeri ini berharap Belanjawan 2022 yang dibentangkan bulan depan akan mengutamakan bantuan berkaitan khususnya dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Saya wakil belia mengharapkan lagi ada bantuan lah untuk kami sebab ialah sekarang ni pun ramai yang susah, ramai yang tiada kerja, semua orang pun susah. Jadi saya harap ada perubahan lah lagi baik lepas ni. Harapan saya tentang belanjawan yang akan datang, kerajaan lebih dapat bagi bantuan banyaklah. Sebab dalam keadaan sekarang pandemik ni, kebanyakan yang tiada kerja memerlukanlah bantuan dari kerajaan. Kalau itu pandemik sudah akhir, ini pasal buka semua, ini orang ramai boleh masuk lancar lah. Jadi kami jual pun banyak senang itu. Itu saya punya harapan lah. Kasih perbanyak-banyakan bantuan lah rakyat di Sabah ini. Sebab sekarang susah betul rakyat ini. Orang cari kerja pun susah. Yang menyaga-menyaga begini pun susah. Jadi perbanyak-banyakkanlah bantuan untuk rakyat di Sabah. Belanjawan 2022 dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat 29 Oktober depan dengan meneruskan kesinambungan pelan pemulihan negara bagi membawa Malaysia keluar daripada kemelut, melindungi serta memulihkan kehidupan dan mata pencarian pasca pandemik. Ketua Isi Rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sekong Sandakan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 akan menerima bantuan bakul makanan fasa 4 daripada kerajaan negeri. Pengagihan 4,000 bakul makanan itu akan diselaras Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM kawasan berkenaan. Menurut Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Sekong, Hazulizah Madani, bantuan fasa 4 tersebut menjadikan jumlah keseluruhan bantuan makanan yang disalurkan kepada penduduk terjejas di kawasan ini sebanyak 15,000. Bantuan fasa pertama hingga ketiga diagihkan pada Januari, Februari dan Jun lalu. Kerajaan negeri sebanyak 4,000 kit bakul makanan yang mana kita akan berikan kepada keseluruhan kampung. Sekitar kawasan Dun N53 Sekong ini, saya akan serahkan juga bakul makanan pribadi, sumbangan pribadi saya. Hazulizah ditemui RTM ketika menyampaikan bantuan peribadi berupa 4 kerusi roda kepada penerima di kawasan Kepulauan Dun Sekong di Batu Sapi Sandakan. Kira-kira 30 kerusi roda diagih secara berfasa kepada warga emas termasuk penghuni rumah warga tua yang memerlukan di Sandakan. Sekian sahaja perkembangan dari Sabah bersama saya, Konstantin Pahlawan. Tinggal 2 hari untuk kita menyambut Hari Malaysia. Semarakan rasa cinta kepada tanah air. #Malaysia Prihatin. #Demi Negara. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.